Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat dalam perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi, masih hidup, masih bernafas. Cuma makan tak selera kan? Mana tak lama kan? Saya pun tak ingat last kali hadis mana kita baca. Imam datang tak? 50? 55? 59? 55 saya tanda dah ucapan. 57 ada orang. Bulan 3 kan mana bulan 3? Masa tak main pun. Oh, cik kopi. Yang ada orang kena COVID ni, aku nak balik. Jangkit aku diam. Oh, semula 18 kan, 18 Mac. Semula kita tak main. Okay. Jadi malam ni saya pilih hadis ke-59. Kalau tak salah saya hadis ni lah, antara yang memainkan peranan dalam kehidupan saya. Sebab saya jumpa sebuah hadis lebih kurang macam ni lah maknanya. Baik. Hadis 59 saya tanda sekejap. Riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad merupakan anak murid pada Imam Asy-Syafi'i. Tetapi Imam Ahmad adalah guru pada Imam Bukhari dan Muslim. Jadi usipan semua mereka hebat. Tak hebat ni kita kan. Baik. An rajulin min ahli al-badiyah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a Allah jalla wa 'azza illa a'taka Allah khairan minhu. Rawahu Ahmad. Dia riwayatkan daripada seorang lelaki Badui radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu kerana takutkan Allah Jalla wa Azza, melainkan Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada perkara itu. Seperti hadis inilah yang saya jumpa. Ringkasnya hadis ini nak hamba. Bila kita meninggalkan sesuatu karena kita takut nak melanggar perintah Allah, takut nak akan siksaan Allah, jadi Allah dari hadis ini Allah akan beri sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita nak tu. Tapi kita nak benda tu, tapi benda tu menyebabkan kita berdosa sisi Allah, haram, tak ada keberkatan. Jadi kita tinggal, kita tak ambil. Nabi bagi jaminan, melainkan Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada perkara itu. Jadi apa dia? Sekali baru ni 20 bulan yang lalu, saya dengan beberapa sahabat telah mengadakan program ziarah ulama di Kedah. Tapi dapat bertemu hanya dengan 9 orang je. Lepas tu bila balik itu diberitahu bahawasanya di Kedah masih ramai ulama-ulama. Ada 32 orang.
Jadi saya bahaslah, insyaAllah nanti sambunglah program ziarah ulama Quran bila-bila ada masa lepas. Salah seorang yang kami pergi tu, dia bercakap macam ni, yang ni juga. Saya minta nasihat Tuan Guru Haji Yusuf Tobiak. Kalau ada apa-apa nasihat untuk kami Tuan Guru, dia sebut 4 perkara. Pertamanya dia kata, tunaikanlah hak-hak Allah. Untuk menguatkan hujah Tuan Guru, saya bawa dalil hadis Al-Quran. Kisah Muaz bin Jabal. Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad?" Qala, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "An ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an." Yang bermaksud, Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah ke atas para hamba-hambanya? Muaz menjawab, hanya Allah dan Rasul sahaja yang mengetahui jawapannya. Lalu Nabi menyambung sabda beliau, hak-hak Allah ada 2. Pertama, menyembahnya. Yang kedua, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hadis ni riwayat Imam Bukhari, disokong oleh ayat Quran surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kamu menyembah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Sama macam hadis tadi, hadis Bukhari ayat Quran An-Nisa 36. Pesanan beliau yang kedua Tuan Guru Haji Yusuf pada kami 4 orang ni, yang keduanya, jangan mengambil hak orang. Ini jaga tuan-tuan. Kalau bukan hak kita, bukan milik kita, jangan duk terbiak pergi ambil. Jumpa duit seketul jatuh dalam masjid. Dia mengambil air macam ambil ambil. Bagi kata imam. Kata imam buatlah rumah kan. Dah sekian-sekian lama 2 bulan tak ada orang claim masuk akaun nama masjid lah. Kalau nak bagi lagi bagi niat pahala untuk dia hak orang kita. Jangan ambil hak orang yang ambil. Yang ini saya boleh kemukakan dari Quran Al-Baqarah ayat 184. Allah larang kita, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan ataupun jangan kamu ambil harta di antara kamu secara batil. Kamu menipu, kamu kecoh. Menipu dengan kecoh sama lah weh. Kan? Kamu kencing, kencing pun ada balik juga. Kan? Jangan. Hak bukan hak kita, jangan. Kadang-kadang punya berebut dalam soal dunia sampai sanggup kena orang pada balan orang punya trik pada, kan? Jangan. Hidup tak bekal. Hidup kita duk berebut jangan repot. Jadi jangan ambil hak orang, dia kata. Kemudian yang ketiga dia sebut ini, dia kata Allah akan bagi ke hangpa sesuatu yang lebih baik. Sama macam ni. Tuan-tuan, bila kita tunai hak Allah, kita tak ambil hak orang, Allah akan bagi sesuatu yang lebih baik kepada kamu. Kalau dapat rezeki yang cukup, ada barakah, ada keberkatan. Yang keempat, beliau nasihat kami, wajib kena amanah. Dan wajib jangan masuk hati amanah. Yang tu tambah. Kalau tak amanah tu. Keempat, dia kata wajib kena amanah. AJK masjid, ustaz, lagi apa? Wakil rakyat, semua kita semua memikul amanah.
Amanah sama ada amanah Allah ataupun amanah Rasul atau amanah manusia pada kita. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunnullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul. Wah. Yang ketiga, jangan kamu khianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya, yakni berdosa mengkhianati amanah. Bawa-bawa ni saya duk kemat, keluarkan satu envelope. Nak besar pun pokok tu. Stapler dia tu ubat dia pun sampai karat. Saya tengok surat tu yang telah diamanahkan kepada saya oleh seorang sahabat. Dia kata ustaz hanya buka di luar setelah saya tiada lagi. Dia pun tak mati-mati lagi. Jadi dia pun tak boleh buka lah. Mana? Jadi saya pun cemui nombor peletung dan bersimpan. Saya telefon dia, dia tak angkat. Nak beritahu pun nak pergi bagi-balik lah ni. Aku simpan tu pun tak mati lagi kan. Mana nak tahu. Kalau dia meninggal kan boleh dia buka. Harta ismi ulang raja di luar negara. Itu cerita dia. Amanahnya saya. Sampai stapler tu, ubat tu, kapit sampai karat. Kalau saya bagi balik dia mesti boleh balas. Sebab tak ada tanda buka. Memang saya tak buka. Kena jaga. Ini amanah. Kadang-kadang orang bagi amanah, dia nak pergi Kuala Lumpur kan, tinggal kampung, tinggal rumah. Seminggu jiran kita, dia pun bubuh dalam satu. Apa yang bila kuih elok, dia tak belum pegang tangan selama saya tak ada. Seminggu lebih kita duduk risau apa benda, goncang kan. Tak payah lah tersuka. Itu amanah. Dapat pahala. Jadi salatul umum tu dengan hadis ni ada orang kata apa? Macam nak sama. Hadis yang saya jumpa, hadis ni dan hadis yang Tuku Abang. Maknanya bila kita minta mengambil hak orang, mana kita bertakwa. Kita takut nak ambil hak orang. Jadi kita ni Allah bagi jaminan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapat, kalau dia kata Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada perkara itu. Kita tak satu benda nak ambil itu mungkin haram, mungkin orang punya bukan hak kita tak ambil. Allah bagi yang lebih baik. Mana Allah akan menganugerahkan rezeki yang lebih baik pada tu. Jadi malam ni saya nak bahas bagi orang mengeluar bulan ni, dengar elok. Soal rezeki. Saya pun tengok cengok alhamdulillah lah. Rezeki Tuhan bagi Allah ni, ingat dulu ternyata yang Allah ni banyak keberkatan. Barakah semua rezeki yang saya dapat hari ni kerana buat kerja dakwah. Cuma saya tak meletakkan harga. Hari itu dia baca di mana. Kawan tu dia tak setuju ustaz-ustaz letak harga. Dia baca dari Quran dalam surah bernama Asy-Syu'ara ayat 181 surah 26. Saya setuju dengan pandangan tu. Jadi saya rasa pelik. Macam mana ada pendakwah yang kata tak salah meletakkan harga. Saya kalau orang kata tak apalah, bawa dalil. Kita nak dengar. Jangan kita ni mentang-mentang ustaz, kita cari saja alasan untuk melepaskan diri kita. Dalil ni cukup jelas ayat 180 Asy-Syu'ara. Jadi kalau untuk baca ayat ni, mana saya tengok. Okay, video. Dia pun ustaznya. Dia kata saya nak berpesan ni, khususnya kepada para pendakwah. Bukan para pendakwah, tak betul.
Para pendakwah. Kalau para mula simpan apa nama? Yang orang dulu tak para tu. Bahasa tu kena bagi sebut tidak. Para pendakwah. Bukan para pendakwah. Bila kami duduk atas apa? Kan? Biru kan biru. Ada? Ambil yang dong kan? Ni tak apa lah, mawadah apa. Ni, yang ni okey, mawadah. Ingatkan yang cap keluarga tu. Yang tu tak ada kelas. Tuan-tuan, saya setuju sangat dengan ustaz tu. Dan dia baca hadis tu semua dikaitkan dengan pendakwah. Salah satu dia kata hidup mewah. Kalau tak silap dia kata kerana meletakkan harga dalam berdakwah. Dua ingat dia. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. 180. Dan aku tidak meminta kepadamu dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan. Ini dalil. Kita ada dalil. Kita dengar baca tak salah. Baca dalil. Bila hang ada dalil, orang tak komen. Ya tak? Itu style saya. Lepas tu kita cakap dan biar ada sandaran. Lepas tu 30 tahun. Alhamdulillah. Tak ada orang duk komen pasal saya dakwah. Kalau ada aku, pokok gila babi je. Bila gila babi tak berubat, dia naik jadi babi gila. Orang baca dalil Quran di pun nak kata tak betul pun yang begini. Enggak. Melainkan macam tadi lah. Tak salah. Ustaz letak harga. Hang bawa dalil, orang puas hati. Saya bawa dalil. Ni Nabi kata. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang kusampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah pada Allah Tuhan sekalian alam. Itu dia. Ini baru betul lah. Yang apa benda orang kata itu jangan duk pergi budak lah. Kata ustaz ni nampak sejak Covid ni ikhlas di mana no. Malam ni kita bagi sikit lah. Ini malam ni nak berapa ni? Ya, masuk insya. Okey. Bayarannya sama. Ikhlas kan? Lama-lama tak gelak. Aku sampai macam bergelak lah sikit. Gelak. Jadi malam ni tuan-tuan ingat soal rezeki. Itu dalil dia lah. Saya dari dulu alhamdulillah saya mempertahankan prinsip saya tak pernah meletakkan harga dalam dakwah. Ada banyak orang tanya, ustaz mau kata kadang-kadang kita malu kerana kita ditanya berapa bayaran. Dia nak tahu dia terima, saya kata tak apa. Tak boleh bagi RM50, bagi RM5. Jangan tanya bahlul ni. Kali tak tanya lah. Saya pun banyak saya buat program jemput penceramah jauh Sungai Petani kan, program punya 4 apa. Jadi kita bagi foto padang. Kalau dia tak balik, kita sediakan homestay ni tu lah. Kan? Takkan semua dia nak abad kan. Makan minum dia pun kita bagi. Jadi kalau kita bagi pun makna biarlah padan lah dengan dia nak balik esok jauh. Jadi malam ni kita dengar. Ini jaminan Nabi SAW. Bila kita meninggalkan sesuatu kerana takut kerana Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada perkara itu. Kita nak satu benda, tapi kita bimbang, kita ragu, mungkin berdosa, mungkin orang aku tak ambil, Tuhan akan bagi lebih baik. Jadi soal rezeki tuan-tuan jangan bimbang. Saya nak bahas sebelah kawat tentang rezeki. Tentang rezeki saya nak bahas sebelah kawat, mungkin lebih. Pertama dia dalam soal rezeki ini ada yang disebut oleh ulama rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu bimbang. Cuma kita perlu ikhtiar dan usaha. Dah kata tu dengar tak mau buat jawab esok pergi bagi surat tak jawatan. Itu pun bagi bingung.
Anak jual elok pergi berhenti cerita. Ustaz kata dah dijamin. Esok semua pakai kata kat aku. Itulah mengaji kat ustaz. Bawa ajaran sesat. Aku jawab balik. Kalau bapa hang sesat. Aku habang Quran habang. Jadi ada rezeki yang disebut rezeki yang dijamin. Mana dari Quran? Hud surah ke-11 ayat 6. Ini jaminan Allah. Kata Imam Al-Ghazali, jaminan mutlak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah melata satu haiwan pun di atas muka bumi ini melainkan kata Allah, aku yang menjamin rezeki mereka. Itu dia. Haiwan makna yang duduk berjalan atas muka bumi, termasuk manusia. Kan? Tumbuh-tumbuhan yang Allah cipta. Saya ulang sekali lagi. Ada satu bunga yang nama Rafflesia, banyak di Sabah. Macam mana dia boleh hidup? Jadi dia buat kajian. Rupanya Allah cipta di kelompok Rafflesia ini ada macam seolah-olah lilin. Kan? Jadi lilin ini licin. Bila ada binatang-binatang yang lalu di atas permukaan kelopak tu, dia terjatuh masuk ke dalam kantung. Itulah makanan yang dia simpan sini. Itu yang dia makan. Masya Allah. Tu bunga. Kita ada akai, ada pederat, ada tenaga. Dia jangan. Tak boleh duduk saja. Tidak. Tapi itulah yang kata jaminan. Jaminan mutlak. Kadang-kadang ada orang kahwin, dia tak mau anak banyak, takut tak cukup untuk darah. Yang tu nak pergi kerja syaitan. Syaitan ni dia tak nak kerja lain, kerja dia macam tu lah. Di antaranya dia menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan. Dari Quran Al-Baqarah 268. Asy-syaitanu apa dah? Asy-syaitanu dan syaitan. Tengoklah. Allah. Hari ni makan banyak kali tapi semua tak selera. Tak tahu siapa. 268. Itu pun ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ni kerja dia menjanjikan dengan kemiskinan. Ambil rumah kat seorang miskin, bapa jawab dia kalau bapa kan. Itu kerja lah. Anak kerak-kerak sekali lagi. Gaji laki hang banyak mana sangat. Tu. Dan kita nak terima banyak punya dia rumah cucu kita. Dia menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan, kepapaan. Jadi tak usah susah hatilah. Dan kita kahwin ada rezeki, nak dapat anak banyak lah. Dia tahu ustaz sembang kemai lah. Ustaz tak mana. Kami yang mana? Mari kita tukar duit, mampu pun tak mau. Makcik tu tak gelap, tak faham apa. Penat tu buat Allah. Saya kuliah memang dah ada berhenti tuan-tuan sejak Covid. 26 Mac saya pula buat kuliah live dalam Facebook saya dan Facebook Tafiz. Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala tu saya kata Allah Ta'ala bijak. Saya pun fikir lah, kalau duduk tidur melengkap di rumah tak ada kerja. Kuliah tak ada itu. Kita dah biasa keluar dapat 20,000, 30,000 untuk sekolah setiap bulan. Dah 10 tahun. Dia saya kata jam macam ni tak keluar. Rupanya Alhamdulillah bila buat kuliah live tu sumbangan Alhamdulillah boleh cover lah dan bayar gaji-gaji dan sebagainya. Kerajaan pula bagi kerajaan Perikatan Nasional kan, dia buat keluar sejumlah yang besar lah peruntukan kepada majikan yang membayar perkeso ataupun sokso pada pekerja dia. Dia bagi bulan 4, 5, 6 1,200 satu kepala. Kami pekerja kami ada 40 orang yang mencarut, dapat 48,000. Bayar gaji kita kata lebih kurang 60,000. Jadi kami tambah tak banyak.
Bulan 4, 5, 6. Bulan ni dia bagi 6 ratus saja. Dia dapat 24,000. Kami kena top up sendiri dah. Tapi Alhamdulillah lah, selama 3 bulan buat tu, InsyaAllah boleh lepas bulan 7, bulan 8, bulan 9 ni. Boleh insyaAllah dengan sokongan kerajaan pula kan. Kerajaan yang tak ada manifesto tu komplain. Net jadi kerajaan manifesto tak ada, dia bagi macam-macam. Yang ada manifesto kencing hari. Ya, hang faham ke gelak cakap ni? Anda jawab lah. Hang masuk Jawi. Dia tak susah ambil belah Sungai Bakar. Masuk Jawi. Itu cerita yang susah. Kita doa banyak. Mudah-mudahan Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional ni akan terus dapat terus memerintah mentadbir negara dengan sebaik-baiknya. Jadi terang jelas tuan-tuan, Menteri Kewangan dulu duk kencing kita tiap hari. Negara nak bankrupt, hutang negara 1 trilion. Dia apa petikai? Apa petikai? Dia kata duit bagi kat rakyat, tapi berhutang buat apa? Berhutang dengan duit kita BSP ke apa? Kita nak tanya tu yang apa hutang dengan samurai? Dengan Jepun 82 bilion apa kata? Itu bukan orang. Jadi memang manusia macam tu. Orang buat macam mana pun tak kena, dia buat asal dia baik. Akhir-akhirnya duk jadilah Perdana Menteri tunggu tepi itu sampai kiamat. Faham tak tu? Buat politik faham tu? Baik. Menyampah buat ni tuan-tuan. Lalu ni kita dah mendesak kerajaan supaya cek balik betul atau tidak banyak aset tabung haji yang telah dijual. Kalau betul itu petanda tuan-tuan, memang niat mereka nak melingkupkan ekonomi umat Islam. Tu pun ada Melayu duk tahan aku pelik dalam Facebook ni. Pertahan aku. Maki hamun untuk buah dia lagi dengan aku pemaki dajil. Bila kita jawab dia tengok Ustaz Syaril ni Ustaz bodoh kan. Kita tak faham hari ni hari kau. Baik, jadi yang pertama rezeki yang dijamin oleh Allah. Kita hanya perlu ikhtiar dan usaha saja dengan imbang. Ada orang peruntukan untuk kita. Saya nak baca dari hadis pun ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha." Ini jaminan Nabi tadi Al-Quran. Satu nyawa tidak akan mati sehingga Allah menyempurnakan baginya 2 benda, rezeki dan ajal. Jadi maknanya tuan-tuan, selagi rezeki kita semua ada, kita akan terus hidup. Selagi ajal kita belum sampai, kita tak mati. Kalau bimbang, kita tahu dah banyak mana rezeki peruntukan dia bagi kat kita. Kan? Kita ada satu benda lagi, ini doa. Nak panjang umur, sedekah. Amal sedekah, insya-Allah. Sedekah yang dianjurkan oleh Nabi selepas subuh. Lepas subuh nak keluar RM1. Amal sepanjang hayat. Kita tengok apa Allah nak bagi. Di antaranya insya-Allah umur panjang, jauh, dilindungi pada musibah. Amal lah, benda senang kan? Kalau tak main masjid, tak ada tabung di rumah, beli tasawuf tak tu di rumah. Tiap kali yang pergi kerja RM1. Tiap kali kerja RM10 kan. Esok tengok penuh, bawa main masjid, cari mendari ni ada orang bagi. Susah kata kita bagi, ni ada orang bagi. Mendari tak mau, main bagi kat aku mau. Aku bagi kat Hafiz. Kan? Jadi selama mana rezeki dan ajal kita, rezeki belum disempurnakan oleh Allah, ajal belum sampai, tak akan mati. Yang kedua, pertama rezeki yang dijamin, yang kedua rezeki kerana usaha. Hak dijamin, jamin lah. Hak kita usaha tu, dah dapat lebih. Nah,
Sebab Allah berfirman dalam surah An-Najmi, surah 53 ayat 39. Ayat ni saya dari dulu sampai lah tak ingat. Tak tahu pun apa. 53:9, 52, 53:9. 53:39 nama buat. Angkat nama orang cakap leh. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Setengah ulama ambil dalil ni, rezeki yang kita usaha. Dan ikut tafsiran ayat di sini tuan-tuan, inilah kita nak jawab kat puak-puak Wahabi. Yang duk kata orang tu mati, kita dah buat tahlil tak dapat, tak dapat, semua tak dapat pahala. Cuba dengar ayat yang saya baca tadi, tafsirannya. Tetapi menurut kemurahan Allah Ta'ala yang melimpah-limpah rahmatnya, seseorang itu mendapat pahala dan rahmat disebabkan amal usaha orang lain seperti doa, sedekah, haji dan lain-lainnya. Boleh sebut doa. Kita kena buat tahlil lah. Tuan nak dimakan pun dia suruh kita doa tu. Pergi nak terkedarah kan, aku tak bagi. Doa rezeki kan. Tu dalil kan. Surah An-Najmi, surah 53 ayat 39. Rezeki kerana usaha. Dan dalil ayat itu juga menyatakan kepada kita bahawasanya orang yang telah meninggal dunia mendapat kebaikan hasil orang yang buat kat dia. Orang yang berdoa, sedekah. Saya kalau sedekah tiap hari memang saya niat, ya Allah, sedekah yang ni untuk ibu dan bapa aku. Ini untuk aku. Kan? Untuk semua, bini, anak, menantu, cucu. Betul lah sekali apa semua. Apa kan tahu? Pun tiap hari tu. Adalah sekali muslimin dan muslimat sokong pan. Tak sokong pan, mak pun tak masuk dalam tu. Tak hilangkan tu. Yang ketiga, rezeki. Jaga tuan-tuan. Rezeki kerana bersyukur. Kita bersyukur Tuhan tambah rezeki. Mana dari Quran, la in syakartum la azidannakum. Surah Ibrahim ayat 7. Sekiranya kamu syukur, nescaya aku tambah lagi. Bila kita nak, macam mana kita nak tahu kita syukur atau kufur? Jangan salah guna nikmat punya Allah. Saya ambil, saya buat saya berpegang satu prinsip, kita sama-sama kongsi rezeki. Contoh tengok saya bawa ustaz kita seorang kerja sekolah saya, tu hadir tu seorang, kan? Apa ingat dia main saja, aku bagi duit dia kau, kan? Kongsi rezeki. Makan sedia sedap chicken chop. Aku nasi goreng kampung lah. Inilah wan toke. Saya punya cara, kita kongsikan rezeki. InsyaAllah saya yakin nak tolong cara lain tak boleh, kan? Yang ni pun tak ada kerja, yang ni kerja sekolah saya, kan? Tapi biasalah kita pun tak mampu nak bagi gaji tinggi, mainlah ikut. Kalau dia tu tak boleh bawa, dia bawa. Saya tak boleh bincang, tak bawa. Ni kereta baru lah. Abang jangan duduk sandak pula, macam mana? Baru 15 tahun. Orang Kuala Lumpur bagi. Kawan baik saya, tuan rumah yang saya duduk di Kuala Lumpur tu, dia banyak kereta. Jadi dia tak tahu nak buat apa, mainkan pun. Aku duduk bawa barang-barang sekolah menjaga apa, buang seat belakang tu tuan kan? Nak kena pergi check sikit, ada sikit. Tapi dia buat banyak dah, elok lah tu, insyaAllah. Jadi malam ni kalau tuan-tuan nak tengok macam-macam barang saya bawa. Saya tak pernah bawa sebelum ni ialah sabun mandi. Dia jenis gel macam shampoo tu pada wangi. Abang tengok kau pakai sekali seminggu wangi. Laki yang buat tak pergi mana lah, duk keriting kot tu kan. Lepas tu saya bawa sabun serbuk. Yang sabun serbuk, sabun mandi tu saya pakai, saya guna. Sabun serbuk saya pakai dah masuk tahun kedua. Memang bagus semua. Memang mahal sikit. Dia satu paket RM18, nama dia Savon. Tapi tuan-tuan, kalau baju kita ada ni bau ni, saya pergi masuk hutan, ojek habis load, saya balik saya rendam. Angkat-angkat tuan-tuan, bersih putih.
Bunyi pun takkan. Kalau cakap peluh-peluh ni, banyaklah tu yang saya ambil jadi ejen, bagi semua. Kalau apa benda-benda yang ni lah kita nak buang nampak kotor, cuba rendam. Wangi, yang ni produk orang Islam, ubat gigi, apa semua adalah, apa nama lagi, kopi, lepas tu susu kan. Koko ni oleh kerana kami order terlalu banyak, takut saat ni tak habis daya kan, kita jual murah. Susu kambing dengan kopi tu kekal RM20. Hak koko ni kita promosi RM15 kan. Dapat balik model sekolah kan. Saya pun tak sangka lah dia slow sikit, slow banyak pun. Tapi kopi dengan kopi goji dengan susu memang lari ubat gigi dan sebagainya. Lepas ni banyak lagi ni, ada barang-barang saya nak jual. Baik, kenapa nak kongsi rezeki dengan ustaz kita ni? Nak adik tu dia tu baru nikah kan, tu lali tu tidur tanah mana. Oi, satu mana oi? Angkat tangan, tempat tangan kan. Angkat tangan boleh letih dah tuan. Ayolah nanti baru. Tu dia kalau kali dia hang nikah dia lepas ni tak bawa ustaz tak. Kata tak bawa ustaz tak berkat hidup pula. Jadi dua orang ni insya-Allah akan ikut saya kata lah. Jadi saya pun tak dulu dikiam nak bawa kereta lah apa semua kan. Tapi kami kongsi lah rezeki. Saya tak bimbang kata Allah tu Maha Kaya. Yang penting hidup kita ada keberkatan. Baik. Jadi bersyukur, tu cara syukur Allah bagi, kita jangan salah guna nikmat punya Allah. Yang keempat, rezeki yang tidak disangka. Ini lagi satu hal. Macam saya, rezeki yang tidak disangka yang saya kali pertama tahun 1995 saya dapat panggilan telefon daripada mak saya. Dia Syahrir, jom kita pergi Mekah. Saya mana ada duit mak ni. Saya panggil dia merah waktu tahun 1995. Dia kerja sekolah Islam. Tak apa, dia kata adik-adik hang semua bagi. Rezeki tak disangka. Tahun 1995 kali pertama saya ke Mekah menunaikan fardu haji dan umrah. Saya buat haji ifrad. Rezeki tak disangka tahun 2009 dapat panggilan telefon pula. Benda yang sama. Kalau ustaz nak pergi, saya sponsor semua. Tapi ustaz tolonglah pimpin mak saya dengan mak dan ayah saya. Saya kata saya boleh pergi tapi bini aku tinggal seorang. Mak pak hang boleh peluk lah. Syok. Aku nak peluk siapa di Mekah? Kena bawa mem besar. Dia kata tak apa, sponsor dengan mem besar. Mem besar saya dia pergi kali pertama haji 2005. Tu pun rezeki tak disangka. Kenapa saya pergi kedai nasi kandar? Kawan tu baru orang. Dia tanya saya, ustaz, dia mama orang. Tapi mama apa? Mama ni sebenarnya kebanyakan semua yang Mahathir kan. Mama ni dia lawan Mahathir. Kan? Dia tanya saya, ustaz, mak saya nak sponsor, nak bagi yang kurang 8,000 ke 10,000 lah. Masa tu tak mahal lagi lah kan. Kalau pergi kita buat ni 10,000, 8,000 beli tempat dia tahun 2005. Tapi mak saya ni dia tak syarat, ustaz. Cari muslimat yang tutup aurat, yang faham agama. Saya kata ada pada bini aku. Dia pun panggil mak dia cakap mak, ya kan? Syari tu okey lah. Kalau syari tu aku syari. Dia kata mak saya setuju. Dia bagi 8,000 pun. Kami tambah sikit. Masa tu perempuan saya beli package 16,000. Itu rezeki tak disangka. Dari Quran At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dia dari. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan adakan jalan keluar bagi segala kesempitan hidup. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka dan diduga. Jadi saya 2 kali pergi Mekah. Perempuan saya 2 kali pergi haji dengan orang sponsor. Jadi jumlah saya pergi Mekah dah 6 kali. 2 kali haji, 4 kali umrah. Kalau umrah banyak hujung tahun itu saya nak pergi dengan, kalau ada rezeki lah, nak pergi dengan nama-nama sebuah syarikat
Bushra Holiday Sdn Bhd. Saya minta supaya hotel tu yang paling dekat, RM7. Sebab kadang-kadang kita ni ada duit, tapi nak buat amal pada cukup, sanggup duduk jauh, nak morok, hampa larat nak jalan kaki, pergi sekilo, balik sekilo. Kalau hotel yang saya biasa duduk, keluar, turun masuk Masjidil Haram 7.30, 7.7 betul lah. Kan? Ada hotel tu cantik, hotel taraf 4-5 bintang, tapi dia jauh. Nak pergi ke Masjidil Haram dah jauh. Masuk dalam Masjidil Haram nak pergi ke Kaabah pun jauh. Kalau yang ni masuk corner kanan, nampak tak Kaabah tu jauh. Sonoknya. Dan kami yang tu hotel Safwah Tower, ACFD 2014. Dalam tu semua ada restoran, kedai makan. Orang yang duk gila membeli belah apa, shopping tak payah pergi. Bawa duit dah 5-6 kuli. Kan? Pergilah. Tak perlu jantau dah sana. Dalam tu semua ada. Safwah Tower. Kalau ada rezeki, kita setuju lah. Baik. Itu rezeki yang tidak diduga. Yang kelima, rezeki kerana beristighfar. Mungkin tak ada baca Al-Quran. Tuan-tuan tengok surah Nuh ayat 10 dan 11. Ya, memang ulama kata di antara sumber rezeki apabila kita banyak beristighfar. Nabi SAW hadis Bukhari sehari semalam 1 kali dia istighfar. Yang keenam, rezeki kerana berkahwin. An-Nur ayat 32. Rezeki kerana berkahwin. Yalah tuan-tuan ada yang rezeki anak kita. Yang ketujuh, rezeki kerana anak. Al-Isra 31. Rezeki kerana anak. Kita tak mau anak banyak. Kita gaji sikit pun tak cukup untuk darah. Nah, itu selalu bimbang. Allah lagi reti dengan kita. Nah, Ustaz kita anak apa 5 orang kan? Anak menyuk. Tak ada seorang pun anak dia tak makan. Jadi kalau banyak pun sihat lah semua. Anak-anak. 8, rezeki kerana sedekah. Jangan masuk tukar luar kan. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa sesuatu yang kamu belanja di jalan Allah, Allah akan beri ganti, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang dimaksud kita sedekah rezeki kan. Rezeki tak semesti kita sedekah RM10, Allah beri RM10. Dia ganti dengan kesihatan. Tuan-tuan pilih mana? Duit banyak, sakit saja. Kita hidup sederhana, duit tak banyak, sihat. Sihat tu berkat sedekah. Kan? Dok rumah saya 9 bulan lah tak sihat. Aku habis RM4,000 lah. Doktor pakar dah 2 kali dah pakar. Tak baik-baik. Saya reda lah nak buat kadang kan. Pasal sebelum ni dia tak pernah sakit. Kahwin dengan saya dekat 40 tahun lah, ni baru dia sakit. Bomo, perawatan perubatan Islam, semua pilihan. Nama apa? Metro Pantai Hospital tu semua duit mana baru ni. Kena ribu-ribu lah baru betul perempuan ni. Ya lah gaduh nak pergi anjung. Esok dia tak boleh salahkan saya pun. Kata kedekut hang yang pasal aku jadi sakit. Tak mana dia nak pergi semua sakit. Nak buat macam mana? Saya alhamdulillah lah. Takatlah lah ke depan kau lah kan. Sedekah. Sabah 39 kita bersedekah, Allah ganti mungkin ganti dengan kesihatan. Yang ke-9, iman dan takwa. Karena iman, karena kita percaya, kepercayaan yang diikuti dengan amalan-amalan soleh, rezeki kita Allah buka.
Dari Quran Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu dalilnya. Dan sesungguhnya kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, Allah jamin aku akan bukakan pintu-pintu keberkatan yang akan turun daripada langit keluar daripada bumi. Masya Allah. Cubalah kalau kata Perdana Menteri ini, dia pun betul-betul nak laksana Islam. Kita tengoklah insya-Allah makmur negara kita. Masa tu saya yakin dan percaya bukan Islam tu seronok. Pasal apa? Hidup aman, tenteram, rezeki melimpah ruah, tak apa lagi. Nah, karena iman dan takwa. Yang ke-10 kan kerana istiqamah. Istiqamah juga membuka pintu rezeki. Buat hari ni ada makan buat tak kenal tu. Dia cakap wa allam istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Surah Jin, surah ke-72 ayat 16. Dan kalaulah manusia dan jin itu istiqamah, Allah bagi tahu Allah akan turunkan air hujan yang segar. Air hujan segar makna rezeki yang berlimpah. Istiqamah. Jangan kita tinggalkan ajaran Islam. Apa dalam apa keadaan sekalipun kita tetap akan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Saya tengok, saya kerja dulu dan kerja lama, masya-Allah. Kawan-kawan saya semua boleh apa rezeki pun. Itulah kita rezeki aku yakin. Dapatlah hubung 4-5 orang kawan-kawan lama. Hari itu telefon seorang. Kerana Facebook ni lah kan. Dapat kenal balik makwa lama pun ada lah. Tapi ingat abang bini pun lah apa. Tu hantar messenger kata kan abang dia buang mana buang cucu kan. Lepas semua nak gaji InsyaAllah mereka kata buat kerja bela buat kerja agama lah. Itu datang rezeki istiqamah. Jangan tinggalkan Islam. Akhir sekali hubungan dengan Allah. Dosa bimbang kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, rezeki kita tak sempit Al-Marhum tu Wadi Saleh Musa, dalam satu video yang saya tengok baru ni, dia ajak tafsir Ar-Rahman. Dia kata ramai yang terjemah pemurah. Dia kata sebenarnya yang lebih tepat adalah Allah itu bukan pemurah, Allah itu boros. Macam mana Allah boros dia kata? Tengok dia bagi kat umat manusia ni, hak kapiak dengung pun dia pergi terkedara. Patutnya dia tak bagi, kapiak dengung tak pernah sembah dia. Tu boros semua, dia bagi sampai mereka hidup lebih pada kita. Hak yang taat. Itu kata Ar-Rahman. Pasal nikmat. Apatah lagi kalau kita ni hamba yang senantiasa mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya jangan tinggalkan solat. Di antara dalil yang sebut solat ada kaitan dengan rezeki ialah Taha surah 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka. Ini Allah sebut. Dan perintahkanlah ahli keluarga kamu mendirikan solat serta bersabarlah di dalam menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, tetapi kami yang memberi rezeki kepadamu. Maknanya apa tuan-tuan? Jaga hubungan kita elok dengan Tuhan. Allah tak mati kelaparan Dia tak buat zalim kat kita, percayalah. Pasal apa kaitan semayang? Kalau nak lagi surah Ibrahim ayat 37. Bila Nabi Ibrahim AS tinggalkan Siti Hajar dan Ismail di bumi Mekah yang kering kontak, dia keluar, dia tinggalkan daripada dua anak itu di satu tempat. Saya tak cek lagi, tapi nama tempat Saniyah katanya. Dia menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah Baitullahil Haram. Dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah
faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Itu doa sepenuh Nabi Ibrahim AS. Apa dia minta tuan? Ya Allah, ya Tuhanku, dia dah tinggal Hajar Ismail, agak dia dah tinggal jauh, dia menghadap ke arah Baitullahil Haram. Dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian keturunanku di bumi yang kering kontang, yang berhampiran dengan Baitullah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Apa dia minta? Kau jadikanlah keturunan yang kutinggalkan ini orang-orang yang mendirikan salat. Tengok. Yang kedua baru dia minta, kau jadikanlah bumi ini disukai oleh orang-orang yang lalu ke sini. Yang ketiga baru dia minta makanan dan minuman. Moga-moga mereka bersyukur. Sembahyang minta. Jadi ini pengajaran. Kalau kita jaga hubungan dengan Allah, dengan berlimpah, hidup pun ada keberkatan, rezeki pun walaupun dapat tak banyak tapi dia cukup. Tu kita berkat. Mayang tahajud sebelum subuh, paling tak ada pun 2 rakaat jadilah. Siang hari ada kelapangan, duha 2 rakaat. Amal ni. Tapi jangan dunia amal itu kan nak murah rezeki. Itu sunat muakkadah, dituntut sangat-sangat. Apatah lagi sunat waktu. Yang tu dah lah kita dah buat kan. Hak sunat-sunat muakkad tu kita cuba bertahan. Sunat sebelum subuh, rakaat al-fajri khair minad dunya wa ma fiha. Ini kalau kita tahu Nabi bagi jaminan semayang 2 rakaat sunat subuh lebih baik pada dunia dan segala isinya. Boleh tuan-tuan? Insya masuk korban? Mau masuk tak? Itu tuan-tuan. Jadi kita tinggalkanlah perkara-perkara yang haram, yang bukan milik kita. Kita tak perlu bimbang. Allah akan memberi rezeki yang lebih baik daripada apa yang kita kehendaki. Dia tahu. Saya dapat merasakannya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak sangka ada kereta, ada rumah, ada bini, ada anak, ada menantu, ada cucu. Aduh, Tuhan bagi itu semua nikmat, tuan kan. Dia cukuplah. Pasal ada SOP kata macam tu kan. Jadi kita ikut SOP. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan akan datang. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanallah. Astaghfirullah. Illa alladhina amanu min as-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillah. Sampai nanti tengok bahan-bahan ni tidak nak kita tu insya-Allah. Kita tak ada insya-Allah.